pulau. Bayangkan tuan-tuan punya bengong tengah masjid. Pulau Batu Putih dah 30 ambil pun masih kuat lagi sembahyang hajat. Kata bengong tuan-tuan. Ni sembahyang hajat. Tuan-tuan jamaah jangan balik dulu. Kita ada sembahyang hajat. Ingat sembahyang hajat apa? Terus. Kerana kita nak sembahyang hajat mendoakan supaya diberi kemenangan Pulau Batu Putih kepada kita. Dah ambil dah Pulau Batu Putih. Sembahyang hajat lagi. Dia kata apa nak sembahyang hajat lagi. Pulau Batu Putih dah terlepas pun. Kita selalu sedih. Tanah air kita dalam tu kita habis. Bergundir dengan Singapura tak menang kita. Bagi air pada Singapura 3 sen. 1,000 geren. Dia jual balik pada kita 50 sen. Bila isu KPM ni timbul. Saya tak tahu apa ukuran, apa alasan, apa pertimbangan. Tiba-tiba muncul 60, 40. Itu tanah kita yang dia punya tempoh pajakan 999 tahun. Yang sebut pun lagi juga. Kalau 999 tahun daripada tahun 1918. Pastinya kita ada berapa ratus tahun lagi. Kalau itu masih digunakan untuk stesen kereta api, Singapura tak boleh buat apa-apa. Kerana itu termaktub dalam perjanjian. Kenapa bila munculnya nak bangunkan kawasan itu di Tanjung Pagar yang dekat dengan pelabuhan? Kenapa pula timbul 60-40? 60 hazanah, 40 termasuk audit. Kita pun tak tahu 40 itu mengambil kira apa. Yang akhirnya kebimbangan kita tuan-tuan, 217 hektar tu untuk tempoh tertentu habis ditelan oleh termasuk audit tuan-tuan. Betul tak? Ini sejarah. Tahun 94 tu Datuk Mahfuz mengetuai Dewan Pemuda nak pancap bendera Malaysia di Pulau Batu Putih. Pemuda UMNO kata, langkah mayat kami dulu. Kalau Singapura nak ambil Pulau Batu Putih, mana Pulau Batu Putih? Jangan kata mayat pemuda UMNO, ulu ketiak pemuda UMNO pun tak tanggal. Tapi sejarah membuktikan terbang Pulau Batu Putih. Kita dapat Dealer Rock, kata Rai Jatin, win-win situation. Sebab kita dapat Dealer Rock tu dipanggil Pulau Tenggelam Timur. Itu nilai kita. Ini ada Pulau Batu Putih. Bila isu tertonggak dibincang, kenapa mereka tak masukkan dalam isu-isu tertonggak itu tentang kedudukan tanah Singapura di Johor, tanah Singapura di belakang Kem Pulaga, belakang betul Kem Pulaga, terlihat tuan-tuan signboard tanah PUB penceroboh akan didaur. Kenapa tak bijak? Tanah PUB di kampung Sungai Telur. Kalau nak pergi kota tinggi, ada tinggal. Ada satu hutan. Itulah tanah Singapura. Saya rujuk dekat pejabat tanah kota tinggi. Apa status tempat ini? Mereka kata, kami tidak boleh bagi penjelasan. Bayar cukai ke tak bayar cukai ke, bila siapa, kami tak boleh buat barang penjelasan. Hanya kerajaan negeri saja yang boleh bagi penjelasan. Kenapa kita tak bincang langsung tentang kepentingan Singapura di Malaysia? Perjanjian dibuat bahawa Singapura tidak dibenarkan masuk jet-jet berjuang mereka ke Johor. Dulu ada perjanjian telah dimasukkan. Kenapa jet berjuang Singapura boleh masuk di Geram Patah, di kampung Pendah Laut? Secara sewenang-wenangnya. Bagi pula empangan liu 23,000 hektar kepada Singapura. Empangan yang cukup besar. Kita pun tak tahu apa bentuk perjanjian-perjanjian yang disepakati. Kerana ini menjadi rahsia kerajaan di bawah OSA. Akhirnya rakyat tak perlu ambil tahu. Mereka bincang sambil-sambil makan durian. Di Pulau Sentosa, Sien Long jumpa Dola Badawi. Bincang dulu dengan Dola Badawi. Pun jamu durian. Bawa penerbangan khas 200 biji durian kepala batas. Nak makan tempuruk dua pemimpin. 200 biji. Dia mampu dengan 200 biji tuan-tuan. Berapa harga durian? 200 biji tuan-tuan. 21,000 tuan-tuan. Datang pula Singapura, makan durian juga.
Rupanya nilai pemimpin-pemimpin BN tuan-tuan hanya dengan buah durian, tuan-tuan. Main golf, entertain, akhirnya sedikit demi sedikit kedaulatan kekuatan itu hilang, tuan-tuan. Kepada sebuah negara yang licik, yang di belakangnya adalah Yahudi, tuan-tuan, yang menjadi penasihat. Dulu Singapura sebahagian daripada Malaysia, mereka keluar menjadi sebuah negara kuasa ekonomi, mempunyai pelabuhan antara yang terbesar di dunia. Hari ini Singapura kecil nak pelan kita pula. Semuanya sebab apa, tuan-tuan? Sebab pemimpin-pemimpin kita mudah sangat dibeli oleh Singapura. Pada tuan-tuan, saya harap dengan hal yang seperti ini cukuplah kita bagi kuasa undi kepada Barisan Nasional. Saya nak tutup ucapan daripada malam ini mungkin orang tanya. Akhir kalau begini, Ken, tak kata boleh mentak? Ya, saya kata boleh mentak. Kenapa tidak? Apa kurangnya Dato' Seri Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri? Apa kurangnya Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang? Barisan pimpinan Pakatan Rakyat, kita boleh senaraikan mereka dan kita boleh buat perbandingan dengan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Apa mereka tak boleh jadi pemimpin? Sedangkan tuan-tuan parti baru di Jepun, parti LDP, tuan-tuan, daripada negara mereka dibom Nagasaki dan Hiroshima, boleh bawa Jepun sebuah negara antara yang termaju di dunia. Jasa parti LDP itu pun tidak cukup untuk menarik gelombang rakyat yang rakyat bangkit tolak parti LDP, tuan-tuan. Parti yang belum memerintah, tuan-tuan, naik di Jepun sekarang. Kalau orang macam Najib Muhyiddin Yassin, zaman dia masih besar, hilang gagasan baru. Dan banyak tanah-tanah hijau yang strategi dijual zaman Muhyiddin Yassin. Orang yang memimpin Malaysia sendiri. Kita boleh tengok pula barisan kabinet. Dalam Barisan Nasional, sehingga Datuk Zahid, saya beberapa kali buat dengan dia. Yang terakhir, saya buat dengan dekat bangsa satu jam. Saya tanya Datuk Zahid, Datuk Menteri Kanan, jaga undang-undang, kenapa Datuk keluar? Saya tak pernah dengar Menteri Kabinet keluar, melainkan dia dipecat. Tapi Datuk letak jawatan. Dia keluar. Sebab tuan-tuan dia kata, saya kenal seko-seko pemimpin dia. Kalau saya nak cerita, dia kata, nilai mereka, korak mereka, dia kata wali aslilah. Sebab itu saya tinggalkan mereka. Pertama yang kita, dalam usia yang masih muda, dia belum ada umur 60 tahun. Maknanya kita punya barisan pemimpin yang berkuasa. Cuma yang menjadi masalah, kita tak dibagi peluang macam di Johor. Bagilah peluang saya dulu, jadi ekor kerajaan Johor. Nak tengok tuan-tuan, boleh ke tak boleh. Ini contoh aja. Jadi di hati Asyari, bagi peluang dulu. Tengok Haji Asyari, bagi dia yang di Pertua Masjid Pasaran. Oh, tengok ni. Wah, dengan gaya dia tuan-tuan. Tak bagi peluang. Ini yang dia pakai kain gombang dulu. Bagi peluang dulu, insyaAllah kita boleh menjayakan misi penambahbaikan reformasi besar-besaran terhadap dasar-dasar negara kita. Dasar pendidikan, dasar tanah. Saya tuan-tuan dalam 4 menteri tanah. Menteri tanah. Nak mati dari tanah kubur kena jumpa saya. Saya pegang lajnah tanah Papua. Kita lihat kedudukan Serda, Risa, Petra, agensi kerajaan pusat seperti Kejora, Kesedah, Kedah, Ketengah. Kita telah stabil, tuan-tuan. Saya punya barisan task force. Terdiri daripada pegawai-pegawai yang dulunya berkhidmat di peringkat jabatan-jabatan tanah, di tanah. Semua duduk bersama-sama kita. Masalahnya, tuan-tuan, kita tak diberi peluang. Bagi peluang, bagi satu penggal 5 tahun. Macam mana Pakatan Rakyat buktikan kita memerintah yang insyaAllah kita akan buktikan dengan izin Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita sembahyang hajat, dekatkan diri dengan Allah supaya Allah beri kekuatan macam Tok Guru Aziz dan pimpinan PAS Pakatan Rakyat buat di kerajaan. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita menang, kita tidak menghampurkan rakyat. Kita bersama dengan kawan-kawan VIP, DPR, kawan-kawan Melayu, Cina, India dan seluruh kelompok ini kita bergabung tenaga untuk mewujudkan sebuah negara kebajikan
negara yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang mendapat keampunan, rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala.